الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشربا صافيا هني، يا وهاب يا غني. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan sahabat anak Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinan dan limpah kurnia daripadanya jugalah Allah Subhanahu wa taala memberikan limpah rahmatnya kepada kita, dapat kita sama-sama meneruskan kehidupan kita, dapat sama-sama kita menumpang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dapat kita menikmati segala nikmat-nikmat kehidupan. Apa jua yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan itu menunjukkan tanda rahmat, besarnya rahmat, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan alhamdulillah, dengan rahmat Allah jugalah dapat kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita memakmurkan muka bumi ini, dapat kita berada melaksanakan ibadat kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita, iaitulah dengan kefarduan solat, dan Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita ini. Dan alhamdulillah kita berjaya melakukannya dengan sebaik-baik keadaan, iaitulah dengan berjamaah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi beri kita ni peluang. Lepas daripada tu dapat juga kita tunggu sekejap untuk menunggu sementara masuknya waktu Isyak. Kita duduk di dalam masjid ini, berniat iktikaf di dalamnya, kemudian dengar sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran, dengar sedikit daripada pesan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah, kesemua itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa kesalahan kita, mengangkat martabat kita, meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keredaan daripada Allah, mendapat rahmat Allah, dengan rahmat Allah itu dapat kita mengecapi, menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung pada kitab kita ini, Tanbihul Ghafilin. Kita masih pada membicarakan bab ghibah, sehinggalah kata pengarang rahimahullahu taala, wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Wa rawa Khalidur Rabi'i أو خالد الربعي قال كنت في المسجد الجامع فتناولوا رجلا فنهيتهم عن ذلك فكفوا وأخذوا في غيره ثم عادوا إليه فدخلت معهم في شيء من أمره
fara'aitu tilka al-lailah fil manam ka'anni atani rajulun aswadu tawilun wa ma'ahu tabakun alaihi qit'atun min lahmi khinzir faqala li kul fakultu akulu lahmal khinzir wallahi la akuluh fantaharani intiharan shadidan wa qala qad akaltu ma huwa syarru minhu faja'ala yadussuhu fi fami hatta istayqadtu min manami fa wallahi laqad makathtu 30 yawman aw 40 yawman ma akaltu ta'aman illa wajadtu ta'ma dhalika al-lahmi wa natanahu fi fami. Kita masih lagi pada membicarakan bab ghibah, iaitu mencerita atau menyebut tentang keburukan orang. Mencerita atau menyebut tentang keburukan, kejelekan seseorang. Dengan kata mudah kita, ghibah ni ngopak. Ya, ngopak. Dan ngopak ini ya, pada akhir zaman ini ianya sangat berleluasa. Iaitulah menceritakan perihal orang ni, dia sangat berleluasa. Bahkan kalau dahulu mengopak ni dia lebih khusus pada dosa anggota lidah dan mulut yang berbicara dan membicarakan. Tapi mutaakhir ni, akhir zaman ya, anggota yang terlibat dalam bab ngopak ni juga adalah tangan. Tukang tulis, tukang taik, tukang share. Mata dia tengok ya, video-video yang menceritakan tentang ghibah, tentang ngopak keji ni. Ya, telinga yang dengar tu. Jadi kau banyak. Ya, kalau dulu lidah. Ya, sebab lidah lah yang membicarakan. Kemudian telinga dengar. Ya, tangan tak buat kerja mana? Ya, leni tak. Ya, leni ni tangan pun mengisi ya ruang-ruang kelompongan yang ditinggalkan oleh lidah. Bab lidah dah apa dah leni? Ganti dengan tangan. Ya, ganti dengan tangan, tangan yang tulis, tangan yang taik, tangan yang share, cerita perihal orang, cerita keburukan orang, menyebarkan berita-berita palsu. Ini berlaku learning, zaman learning, na'udzubillah. Maka kata pengarang diriwayatkan berkenaan dengan seorang lelaki namanya Khalid Ar-Rib'i. Dia cerita kuntu fil masjidil jami'i, aku pada satu hari duduk masuk ke dalam masjid jami'. Maka di dalam fiqh masjid ni dia dua kategori. Masjid datang daripada kata asalnya, kata akalnya sajadah sujud. Maka tambah mim depan, orang Arab panggil isim makan. Nama tempat. Masjid tempat sujud. Ya, masjid tempat sujud. Maka dalam fiqh dia ada dua kategori. Masjid dan juga jami'. Masjid ni, masjid kita kenal masjid dah. Ya, dah jami' tempat yang dibuat solat Jumaat padanya. Tu. Tapi kita ni bila orang Melayu bila sebut masjid, ya, maka kita pun apa, masjid ni tempat orang buat sembahyang Jumaat. Macam masjid ni lah, masjid terapung, ya, masjid raja, masjid putih, masjid ladang, masjid kita nampak masjid, itulah masjid. Lepas pada tu dah jami',
Lagi letak tambah pula masjid jamek. Tak. Ya, jadi sebenarnya jamek itu masjid yang dibuat solat Jumaat padanya. Maka masjid kita ni menempati pada jamek. Ya, pada hukum fiqh ni. Nak cerita bab fiqh dulu. Dan masjid kalau dalam bahasa kita termasuklah surah. Surah-surah yang maknanya ada diwujudkan solat fardu 5 waktu sehari semalam padanya. Maka itulah kategori masjid dah. Surah-surah yang ada solat 5 waktu sehari semalam padanya. Itu masjid. Ya. Maka dia lebih luaslah. Cumanya kalau dalam negeri kita ini ditambah beberapa syarat supaya apa? Tidaklah semua surah dengan kategori masjid dengan masuk apa? Bila kita kata masjid, kita masuk situ tu kena solat sunat tahiyatul masjid. Dan kena boleh kita niat iktikaf. Kalau kita nak niat iktikaf walaupun atas nama surah saat ni. Ya, sebab dia gazet sebagai masjid, sebagai bertempat yang berlakunya solat fardu 5 waktu. Cumanya dak sembahyang Jumaat je situ. Tapi kat negeri kita ni dia ada tambahan syarat. Di antaranya syarat dia, ya mestilah surah tu ada sokmo sembahyang 5 waktu sehari semalam. Dan ada petugas dia, ada imam dia, yang maknanya yang bertugas untuk surah tu. Maknanya taklah duduk tunggu aku tolak mumu tolak aku, tak ada tok imam. Lepas tu pakat mayang sendiri-sendiri ada. Ya. Maka bila surah ni cukup beberapa syarat yang ditetapkan ni, maka di situ boleh kalau kita masuk, ya, boleh kita solat sunat tahiyatul masjid dan juga kita niat iktikaf di dalamnya boleh. Hak doleh macam mana surah, hak mana surah hak duduk dalam shopping komplek, tu, ya, ataupun surah di stesen bas, surah-surah hak gitu tu surah tempat orang tumpang solat, ya. Dia tidaklah sokmo ada orang semayang fardu 5 waktu sehari semalam situ, tak ada, ya. Sampai masa tutup, ya. Buka kadang di luar waktu solat ada, seperti contohnya subuh. Orang dok semayang subuh kat KTCC contohnya tak ada, ya. Maka kalau surah-surah dalam shopping komplek ni dia tidaklah kita boleh kategori masjid dengan makna nak solat sunat tahiyatul masjid ataupun nak niat iktikaf, maka tak sahlah, tak boleh. Okey. Kembali kepada kisah Khalid Ar-Rabi'i ni, dia masuk ke masjid jamek, iaitu masjid yang padanya dibuat solat Jumaat. Fatanawalu rajulan fanahaituhum an zalik fakaffu wa akhadhu fi ghairihi summa adu ilaihi. Ada tiba-tiba dalam masjid saat ni ada orang tengah duduk ngopak. Maka kata Khalid ni, aku larang, ya, aku larang orang tadi ni daripada dia duduk dalam masjid duduk ngumpat kat orang. Maka mereka berhenti. Lepas aku larang ni, kata Khalid ini, maka dia pun mereka tu berhenti, ya. Maka tidak lama tu, ya, summa adu ilahi, tidaklah kemudiannya mereka mengulanginya lagi. Boleh jadi Khalid ni dia pun lepas dah dia larang orang degok ngupat ni, boleh jadi dia pun pergi tak semayang sunat ke apa ke. Jadi bila dia tengok Khalid ni berlalu dah, fa'adu ilahi, mereka pun kembali apa, duduk ngupat, sambung mula barang sedap ni, cerita sedap ni, ya. Cerita orang ni sedap. Ya, cerita learning ni kat negara kita banyak kisah-kisah sensasi. Banyak orang memviral itu, viral ini, duduk cerita orang, maka duduk cerita pula dalam masjid. Lepas tu bila Khalid ni larang,
dia berhentilah sekejap, lepas tu dia ulang balik. Mereka membincangkan lagi perihal orang, ya. Fadakhaltu ma'ahum fi syai'in min amrih. Kemudian Khalid tadi kembali, ya, kepada orang yang pertama hak dia larang tadi, tiba-tiba belang-belang gitu, ya. Fakuntu ma'ahum fadakhaltu ma'ahum fi syai'in min amrih. Saya juga masuk dalam perbicaraan itu. Kata Khalid, asal-asal larang, tiba-tiba dah mari duduk sembang, mari duduk cerita, mari duduk, naik sama, naik kata. Join sama, masuk sama. Masuk sama dia ni. Kata Khalid, fara'aitu tilkal lailah, malam tu aku mimpi. Malam tu aku mimpi. Ya. Fil manami, dalam tidurku, ka'anni atani, seperti didatangi kepadaku, rajulun aswadu tawil, seorang lelaki yang hitam, kulit dia, tawil lagi tinggi, ya, tinggi. Wa ma'ahu tabaqun alaihi qita'atun min lahmi khinzir. Orang ni tadi dah dia dengan tubuhnya tinggi, kulitnya hitam, dia bawa satu bekas, satu dulang, yang padanya ada daging babi. Ya, ada daging babi. Faqala li kul, maka dia kata pada aku, makan. Dia suruh makan daging babi ni. Fakultu, kata Khalid ni dalam mimpi dia, akulu lahmal khinzir, mu suruh adakah aku ni kena makan daging babi? Ya. Wallahi la akulu, demi Allah aku tak mau makan. Ya, tak mau makan. Fantaharani intiharan syadidan, maka marah orang tak didengar, marah yang maknanya kata-kata macam gejerekah dah, ya. Wa qala, katanya, qad akaltu ma huwa syarru minhu, sungguhnya kamu telah makan lebih daripada, lebih buruk daripada daging babi ni lagi, ya, kata orang tadi dalam mimpi dia. Faja'ala yadussuhu fi fami hatta istayqadtu min manami, maka dipaksakan daging tu dia sumbat juga dalam mulut Khalid tak ni. Sumbat juga dalam mulut, siapa kejut dia daripada tidur. Siapa dia terjaga daripada tidurnya. Maka kata Khalid, ya, fa wallahi, demi Allah, ya, laqad makattu 30 yawman 40 yawman, ya, lekat berasa dalam mulut dia ni 30 ataupun 40 hari, berasa dalam mulut dia ni. Ma akaltu ta'aman, tiap-tiap kali aku makan makanan, illa wajadtu ta'ma dhalikal lahmi, aku berasa macam ada daging babi tu dalam mulut aku, dan baunya busuk tu dalam mulutku. Jadi ini kisah. Dia bukanlah sabit dengan mana-mana hadis ataupun riwayat yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar kisahnya para salafus soleh yang pengarang Al-Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi meletakkan di dalam kitabnya ini, sebagai maknanya pengiktibaran terhadap orang ramai supaya tidak melakukan dosa perbuatannya ghibah ini. Adapun kisah-kisah yang seperti ini, dia bukanlah satu kisah yang kuat untuk kita berhujah dengannya, tidak. Tetapi kita boleh ambil iktibar daripada kisah orang-orang soleh, ya, apa yang berlaku itu, untuk kita cuba sedaya upaya kita ini mengelakkan daripada berbuat dosa-dosa yang seumpama dengan ini. Masalahnya apabila akhir zaman ini bermaharaja lela
dosanya ngupak ni. Orang gosip, orang cerita itu, orang cerita perihal itu, perihal orang ni, perihal orang itu ni bermaharaja lela. Dia bermaharaja lela. Sehingga kan merata pada dosa manusia dalam buat ribah, dalam ngupak, dalam menceritakan perihal orang ni. Ramai orang yang terlibat. Cerita tentang keburukan orang, kejelekan orang, ramai orang yang terlibat. Sehingga tidak lagi seperti zaman dahulu, apabila orang buat dosa ni, maka Allah pun beri balas. Seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis yang dhaif, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dalam hadis ni, kita dalam kitab ni kita telah sebut, kita sebut mana gitu kisah dia. Zaman Nabi ni bila orang ngupak, mari bau angin, bau busuk. Maka tiba-tiba mari guana bau busuk ni, siapa mari duana ni? Maka kata Rasulullah, ada orang munafik tengah ngupak pada orang beriman. Dia hadis tu walaupun hadis tu hadis yang dhaif, tapi kita boleh ambil pada pengiktibaran padanya. Dan zaman learning ni kita telah duduk di dalam kebusukan itu. Orang duduk ngopak kata riti, orang duduk cerita, duduk gosip, siapa orang duduk buat rancangan mana. Rancangan nak cerita orang ni. Nak menceritakan perihal orang tu cerah, orang tu baloh, orang tu samang, orang ni gini, orang ni gini. Dah cerita. Mencerita perihal orang. Sehingga tidak lagi terasa pada kita ni bau-bau busuk itu. Bahkan orang duduk share, orang duduk tarik, orang duduk tulis, orang duduk buat menyebarkan berita-berita yang umpama macam ni. Tidak berlaku macam orang tu Allah balas dengan mari orang atas daging mari dalam mulut dia. Siapa bau mulut dalam mulut ni busuk sampai 40 malam, 40 hari. Learning dak apa dak buat gitu, tak berlaku gitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghijab kita ni dengan hijab yang banyak. Maka buat dosa dak balas lalu. Itulah setengah-setengah orang apabila buat dosa Allah dak balas lalu, dia berasa ke tak apa. Tu yang siapa jadi berani. Buat dosa, buat maksiat, sehingga siapa buat dosa dan maksiat di tanah haram. Akhirnya dia kata apa dah, Allah dak balas pun, Allah dak azab pun, dia kata gitu. Berani dengan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, saya sebut dah hari tu dalam masjid ni, orang yang buat dosa Allah Subhanahu Wa Taala dak balas selalu sebab apa? Kerana dua. Yang pertamanya kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada hamba-hambanya supaya bertaubat. Yang kedua, na'udzubillah, apa Allah dak balas lalu? Sebab Allah nak lock. Buat lagi kat gi bila Allah balas kena teruk. Kena teruk. Dak balas atas dunia, seksa pedihnya di hari akhirat. Kalau balas atas dunia ni kena dah hukuman. Nescaya di hari akhirat kelak sama ada Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan segala kesalahannya. Sebab apa? Hukum dah atas dunia. Ataupun bila telah dihukum di dunia ini, di hari akhirat kelak maka seksaannya jadi ringan dah sikit. Tapi kita tak ambuh. Tak ambuh belaka, tak ambuh Allah balas, tak ambuh Allah azab. Maka kena bertaubat di atas tiap-tiap dosa, di atas kesalahan-kesalahan yang kita buat. Minta ampun. Di atas apa jua perkara-perkara yang kita cerita berkaitan dengan kejelekan dan keburukan orang. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, qala Sufyan ibn al-Husayn,
kuntu jalisan inda Iyas bin ibni Muawiyah famarra rajulun faniltu minhu faqala uskut thumma qala li Sufyan hal ghazawta ar-Rum qultu la qala hal ghazawta at-Turk qultu la qala salima minka ar-Rum wa salima minka at-Turku wa lam yaslam minka akhuka al-Muslim qala fama udtu ila dhalika ba'du. Berkata Sufyan bin Al-Husayn, dia berkata, saya duduk bersama-sama dengan Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah salah seorang daripada tabi'in ataupun tabi'in. Maka Sufyan ni anak murid dia, anak murid kepada Iyas. Maka ketika dia dah duduk tu, lalulah seorang lelaki. Maka aku pun cerita. Bila orang ni lalu tak ni, maka Sufyan pun ngumpak pada orang lalu ni di hadapan gurunya Iyas. Boleh jadi bila orang tu lalu, orang tu dia kata apa ya? Dia ngumpak. Ngumpak ni kita boleh jadi dalam apa jua prasangka buruk kita terhadap orang, dan kita luahkan, kita pun keluarkan dengan kata-kata dan orang dengar, itu ngumpak. Contoh hak paling mudah sekali, ya. Orang mari kat kita, ya, orang mari kat kita minta derma, minta sedekah. Contoh, ini sekadar contoh, ya. Kita pun tak boleh beri, ya? Kita tak beri, dah beri, okey kita tak beri, orang tu berlalu pergi. Ada kawan sebelah kita ni, kita pun kata, dok mari dua ana, tahu orang tak ada, minta derma, toh pitih buat beli dadah, tak tahu. Contoh, orang tu kita tak kenal, dia mari minta sedekah, minta derma, kita dah beri seseka yang dah beri, ya. Orang tu berlalu dah pergi. Kita pun cerita pula ke kawan kita, mari mana tak tahu orang tak ada tu minta sedekah, kau nak beli dadah tak tahu. Kita kata gitu. Buruk sangka, dosa dak, suuzon. Lepas pada tu menceritakan tentang keburukan. Hak boleh jadi kita tak tahu dia buat sungguh ke dak, dia ngumpak dah tu. Kalau katakanlah sungguh dia buat, pitih tu memang dia minta sedekah, dan dia pergi beli dadah, contohnya, kalau sungguhlah gitu, pun tidak boleh kita menceritakan, sebab apa, itu perkara buruk hak dia, keburukan orang. Dah kalau benda tu tak betul, benda tu tak benar, dia tak buat tapi kita kata dia buat, itu jadi fitnah dah, dosa hak besar berat lagi pula itu. Sebab tu dalam Islam ini dia mengajar kita supaya apa? Sentiasa yang pertamanya baik sangka pada orang. Kalau tak mau beri, tak apa, tak beri. Tapi jangan kata apa. Tak mau beri, tak apa, kita rasa sok. Dah orang pula kita tak kenal, dah macam dengan keadaan dia gitu dah. Kok lah dia nak beli perkara-perkara, dah mari lintasan suuzon pada kita. Tapi jangan kata, jangan sebut. Bila kita sebut, bila kita kata, keluar daripada kata-kata itu, maka dosanya ribah, jadi ngumpak. Kalau sekadar lintasan dalam hati, kita tidak kata, maka cukup dah kita beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf. Tapi bila dah kita cerita, kita menceritakan keburukan, kita cerita pula orang pula dengar, maka itu kesalahan yang sabit dengan orang. Ngumpak ni, maka terlibat pula dengan makhluk. Maka bila terlibat dengan makhluk, nak
bertaubat ni dengan minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Dah lah orang tu dok kena. Bila dia lari dok tahu pula pergi ke mana. Akhirnya payah kita nak cari mana. Nak cari di mana pula. Ni. Ya. Lepas tu jaga diri daripada berbuat dosa-dosa yang macam ni. Ada. Maka kata Iyas, diam. Dah sampai ceritalah. Dah sampai ceritalah orang ni, diam. Ya, senyap. Ya. Maka Iyas pun tanya kepada Sufyan saat ni, pernah tak mu ni perang dengan orang Rom? Orang Rom. Ya. Maka dia kata tak raja perang lagi. Dah pernah tak perang dengan orang Turki. Pada ketika itu boleh jadi kerana zaman yang belum lagi dibuka Turki. Konstantinopel tidak dibuka lagi. Ya. Maka Iyas ni tanya pada Sufyan, rajin tak perang dengan orang Turki? Kata tak rajin. Maka kata Iyas, orang Rom, orang Turki selamat daripadamu. Selamat daripadamu mana apa? Kamu ni tidak berperang dengan dia. Memanglah ketika itu musuh, ya, tapi tak berhadapan. Tapi orang saudara seagama dengan kamu tidak selamat daripada kata-katamu. Walam yaslam minka akhukal muslim, tidak selamat, ya, saudaramu yang Islam daripada kamu daripada benda dosa ngupak saat ni. Lepas tu bila ngupak kita duduk kata orang hak kita tak kenal. Lepas tu lah di hari akhirat kelak, orang ni saat ni dia dapat pahala, satu pahala yang dia tidak buat. Sehingga dia tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan benda ni ya Allah, boleh banyak pahala ni? Maka dia jawab, itulah amalannya, itulah pahalanya orang hak ngupak kamu. Orang duduk ngupak, maka dia dapat, orang yang diumpat ini mendapat pahala. Sebab itu jangan kita mudah-mudah untuk mencerita tentang keburukan orang. Jangan, ya. Melainkan dalam beberapa keadaan Islam membenarkan yang dia tidak jatuh pada kategori ngupak, yang mana kita telah sebut hari tu. Apa kita ulang lagi? Siapa dia? Kita menceritakan tentang kezaliman orang yang buat zalim. Memang dia buat dan dia bangga dengan kezaliman dia dan dia tunjuk. Lepas pada tu kita pun cerita. Kita cerita supaya orang berhati-hati dengan dia kerana kezaliman yang dia buat. Maka tu tidak dikira ngupak. Ataupun dosa yang sengaja orang yang buat dosa tu dia pergi dedah. Bangga dengan dosa. Tak, dia zaman learning ni tak, orang buat apa rekod, rakam, lepas tu dia share, masuk dalam macam-macam media, TikTok, WhatsApp, WeChat, benda lagi hot zaman tu, Facebook, YouTube, macam naknya orang tengok segala perilaku kita. Hak buruk yang kita buat, keburukan ni, sehingga kan orang pun kata uduh ke kita, duduk upak, duduk keji macam-macam ke kita dengan sebab keburukan yang kita buat dan kemudian kita share. Maka hak itu tak jadi ngupak. Dan jaga fitnah akhir zaman ni, orang buat gitu. Orang buat gitu buat apa? Buat pelik-pelik, buat perkara hak buruk-buruk, buat benda hak uduh-uduh. Biarlah orang kata macam-macam, biarlah orang keji orang tu macam-macam. Tujuan dia apa? Supaya orang kenal. Orang kenal. Kenal hamba Allah ni. Dia ni kalau nak elang, nak jual barang dia, nak itu, nak nari galak homo. Uduh ke jenis contohnya. Pada hak uduh ke jenis tu lah hak dia nak orang tengok.
Lepas tu orang pun duduk share, duduk kutuk, duduk apa, duduk macam. Tapi tujuan dia apa? Tujuan dia supaya buat gini supaya orang kenal, kata tahu dia ada niaga, dia ada jual barang, ada produk, dia ada ni. Tujuan dia gitu. Akhirnya orang cari, orang beli produk dia. Dia panggil dia back marketing. Dia memasarkan satu barangan dengan cara yang buruk. Tak kisah dah halal haram, yang penting laku barang dia, yang penting terjual barang ni. Ini orang ramalan ini orang ngajar benda-benda gini, buat pelik-pelik supaya dikenal. Buat perkara-perkara buruk supaya orang kenal, biar orang nak kutuk, biar orang nak biar orang viral. Bila viral orang kenal kita ni. Kata nega jual kosmetik dia ni. Jual jamu dia ni. Jual itu ni ada bag ni. Terah. Dah hak elang hak dia tu. Cara buruk dia tak kisah. Habis-habis pun nyesal, saya nyesal buat kata ni. Tak minta maaf, nangis-nangis. Lepas pada tu dah lama buat pula. Lepas tu bila orang kutuk, orang keji, orang kecang, nangis pula, minta maaf pula. Lepas tu padang gitulah semua gitu. Dah akhirnya masyarakat kata ni 2 kali 5. 2 kali 5. Hak tukar kutuk, hak tukar share, hak tukar viral. Itu sebab apa? Memang tujuan dia gitu. Nak gitu. Maka kalau kita menceritakan keburukan-keburukan orang hak buat benda-benda gini ni, tak jatuh ngumpat. Sebab apa? Dosa perbuatan itu dia sendiri yang buat. Dia sendiri yang dedah, dia sendiri yang sabar. Dan dia sendiri yang nak gitu orang kenal dia dengan dosa dan maksiat yang dia buat. Kena ingat ke zaman ini fitnah yang macam ini ni, kalau lama kalau dia jadi barah dalam masyarakat. Dia membarah dalam masyarakat. Akhirnya orang memandang benda tu normal, biasa. Akhir pakat duduk buat belaka. Pakat duduk buat belaka dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak marketing. Nak memasarkan produk, nak apa? Nak iklan. Biar orang kenal. Biarlah malu pun dengan buat gitu, tapi yang penting orang kenal kita. Masyhur dengan perkara yang buruk, yang jelek macam ni. Na'udzubillah. Maka kata Sufyan, setelah Iyas menegurku begitu, sejak itu aku tidak lagi ribah selama-lamanya menceritakan tentang kejelekan dan keburukan orang. Lepas daripada tu tak buat dah. Maknanya kita lepas kita dia apa? Bila orang lalu pada kita, orang tu kita tak kenal, orang tu kita tak tahu siapa-siapa, maka janganlah kita cerita apa-apa berkaitan dengan dia. Tak apa pun. Dia tak ada kena-ngena pun. Kalau mari segala lintasan buruk dalam hati kita, cukup kita beristighfar, minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalaulah siapa keluar terpacu daripada kata-kata, menceritakan tentang keburukan orang, walaupun benda tu memang dia buat sungguh, maka jadi ngumpat ke dia. Jadi ngumpat. Maka bila dosa, bila berkait dengan orang ni, kena minta maaf dengan tuan yang kita umpatkan itu. Na'udzubillah. Jadi Yahya bin Mu'az ni insya-Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan kelemahan adalah daripada kejahilan diri saya. Adapun saya memohon kemaafan dan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.